Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa video saya membuat intro ataupun permulaan video yang menggunakan AI Special Effects. Kononnya lah, Artificial Intelligence Special Effects. Dan bersama dengan AI Effects itu ada background music yang menyertainya. Maka ada beberapa penonton yang bertanya, Captain, bolehkah ada muzik? Bukankah muzik itu haram? Maka dalam kesempatan ini ingin saya jelaskan secara ringkas tentang hukum muzik. Hukum muzik ini sebenarnya adalah satu khilaf yang muktabar di sisi para ulama sejak zaman salafus soleh. Jika kita himpun semua dalil-dalil berkaitan dengan muzik, kita akan menemui dalil yang melarang muzik, kita akan menemui dalil yang mengharuskan muzik, dan kita akan menemui dalil yang mengharuskan muzik tetapi tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bererti pilihan peribadi baginda di mana baginda tidak menyukai muzik. Kemudian jika kita mengkaji pendapat para ulama pula, kita akan menemui bahawa mereka juga berbeza pendapat. Pendapat yang pertama melarang ataupun mengharamkan muzik secara keseluruhan, secara total. Pendapat yang kedua mengharamkan muzik kecuali alat-alat muzik tertentu. Yang ini apabila muzik itu dimainkan dengan alat-alat muzik tertentu. Pendapat ketiga mengharamkan muzik kecuali untuk peristiwa ataupun majlis tertentu. Pendapat keempat pula, dan inilah yang merupakan pendapat pilihan saya, muzik itu sendiri adalah harus. Hukum yang seterusnya bergantung kepada untuk apakah muzik itu digunakan. Jika ia digunakan untuk sesuatu yang haram, maka haramlah muzik itu. Sebagai contoh, jika ia digunakan dalam suasana majlis yang ada arak, jika digunakan dalam suasana majlis yang ada perempuan-perempuan yang membawa ke arah zina, dalam suasana berjudi, maka pada ketika itulah baru ia dihukum haram. Namun jika ia digunakan untuk tujuan-tujuan yang harus, maka ia tetap harus juga. Antaranya, sebagai contoh, sebahagian orang apabila dia belajar, apabila dia buat kerja, dia nak kena dengar muzik. Okey, alright. Tapi dia buat kerja dia lah, bukanlah dia buat sesuatu yang salah ke maksiat. Dia belajarlah. Atau sebahagian orang bila dia nak relax, dia suka dengar muzik. Sebahagian orang apabila dia nak recharge dirinya, dia suka dengar muzik. Dan muzik ini berbeza-beza. Ada yang suka klasikal, ada yang suka R&B, ada yang suka pop atau rock dan sebagainya. Ya. Jadi jika ia digunakan untuk tujuan yang harus, maka haruslah muzik itu. Kemudiannya, kemudiannya jika ia digunakan untuk tujuan ibadah, maka menjadilah ia bid'ah, seperti berdoa dengan berirama, berzikir dengan berirama, berselawat dengan berirama. Dalam irama tu mungkin ada muzik, mungkin tak ada muzik, maka menjadilah ia satu bid'ah, kerana doa, zikir, selawat itu ialah ibadah, dan ibadah itu hendaklah dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak melakukannya dengan cara berirama, dengan cara bermuzik ataupun dengan cara berbentuk hiburan. Ya. Di sini mungkin ada yang berkata, untuk kes yang harus tu, bukankah lebih baik mendengar bacaan Al-Quran? Kita kata, ya betul, tapi kita tidak boleh berkata perkara ini semua kena sama. Sebab orang manusia ni, dia berbeza-beza. Cita rasa dia kan. Jadi bagi yang suka untuk study, untuk rehat, untuk recharge dengan mendengar bacaan Al-Quran, itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi kita tak boleh berkata yang lain tu, kau pun kena dengar bacaan Al-Quran juga. Sebab mungkin dia dengar tetapi dia tidak memperolehi ketenangan daripadanya. Mungkinlah kan. Mungkin dia dengar tetapi dia tidak dapat recharge dirinya dengan mendengar bacaan Al-Quran kan. Sebagai orang dia memang baca Al-Quran, tapi bila dia baca dia nak betul-betul fokus. Dia nak baca satu ayat, dia nak tadabbur satu ayat, dia nak tengok tafsir satu ayat, dia tak suka dengar macam tu saja ya. Jadi ia berbeza-beza. Jadi untuk yang ini saya kata betul, dengar bacaan Al-Quran bagus, tetapi orang yang lain memiliki cita rasa yang berbeza, maka kita tidak boleh memaksa semuanya untuk mendengar Al-Quran untuk kategori yang harus itu ya.
Bagi yang memilih pendapat yang haram, okey, dipersilakan. Tetapi apabila pilih pendapat yang berkata haram muzik ini secara total, ataupun haram kecuali alat muzik tertentu, atau haram kecuali majlis peristiwa tertentu, hendaklah anda bersikap jujur. Kerana pada masa kini, muzik ini muncul ataupun wujud dalam pelbagai suasana, dalam pelbagai keadaan. Saya bagi contoh ya, dalam video-video react, ya, video saya yang react kepada video yang lain, kebanyakan video yang saya react itu ada background music. Bukan ustaz tu yang letak background music, tetapi orang yang potong video tu menjadi video pendek, dia yang letak muzik di situ. Okey, jadi jika anda berpegang bahawa hukum muzik itu adalah haram, anda tak boleh tonton video react saya. Sebab kebanyakan video react saya, video yang saya akan react tu ada background music di belakangnya. Bahkan, kalau saya pun berpegang pada pandangan yang berkata haram, pandangan yang pertama, kedua, ketiga itu, saya pun tak boleh buat video react. Sebab saya pun bila nak react, video yang saya nak react itu, yang ada background music itu, saya dengar berulang kali untuk memastikan bahawa saya react kepada benda yang betul-betul salah. Bukannya saya yang salah faham, bukannya ustaz tu cakap lain, saya faham lain. Kan? Jadi saya sendiri dengar berulang kali. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun menonton video-video react saya yang ada background music. Maka, kalau dah haram, tak boleh lah kan? Okey, contoh yang lain. Okey, saya ni di Tasik. Kalau nampak di background belah sana, mungkin kecil tak nampak lah kot kan. Ada satu macam medan selera lah. Ada banyak gerai-gerai makan kan. Sebahagian gerai akan pasang muzik. Sebahagian tak pasang muzik. Tapi yang pasang muzik tu agak kuat. Sampai yang duduk gerai lain pun akan dengar muzik juga. Jadi bila dalam kes macam ni, anda tak boleh makan di situ. Sebab ada muzik. Walaupun anda pilih gerai, yang gerai tu tak pilih, tak mainkan background muzik. Tapi gerai yang lain tu, dia main muzik. Dia main background muzik dan anda dapat mendengarnya. Ia adalah sesuatu yang haram. Maka tak boleh makan di situ. Okay, contoh yang lain. Katakanlah anda pilih untuk tidak mahu mendengar muzik. Ia adalah haram. Tetapi bagaimana dengan ahli keluarga anda? Sebagai contoh, mungkin anak pergi sekolah dan mungkin hari Isnin atau setiap hari sebelum sekolah bermula akan ada menyanyi Negaraku. Dan sebagai sekolah, untuk menyanyi tu dia akan pasang di PA system tu muzik Negaraku dan anak-anak murid, guru-guru semua ikut sama menyanyi lah kan. Itu sudah haram. Dan anak anda pun tak boleh hadir di situ lah. Tak bolehlah hadir dalam satu majlis yang haram kan. Sebab ada muzik semua tu. Jadi kena cakap anak anda bila berlakunya nyanyi Negaraku tu kena berdiri jauh. Mungkin jangan sampai sekolah lagi. Sebab bila muzik Negaraku tu dimainkan di PA system, maka akan ada kedengaran di seluruh kawasan sekolah kan. Jadi tak boleh pergi sekolah 10 minit selepas sekolah bermula baru boleh masuk. Sebab haram kan. Jadi bila nak pilih pandangan yang haram, dipersilakan, macam saya kata, ia adalah khilaf. Namun hendaklah jujur. Jangan pula pilih-pilih. Oh tak, ini haram yang lain, ini haram boleh, ini tak. Kalau haram, haram. Sebab apabila para ulama yang berkata haram, kecuali alat muzik tertentu seperti gendang ke duf ke apa kan. Sekarang ni mana ada orang, bukanlah mana ada. Jarang-jarang ataupun bukan semua muzik menggunakan duf. Sekarang ni kadang-kadang muzik tu tak ada alat muzik langsung pun. Dia yang dimainkan dalam bentuk elektronik ke sanitizer ke apa kan. Jadi dah tak masuk dalam kategori itu lagi dah. Okey. Katakan anda berpegang haram kecuali untuk majlis tertentu. Okey, sekarang ni majlis permulaan sekolah. Kan? Itu mana ada dalam dalil kan? Maka kalau nak pegang pandangan yang berkata haram, dipersilakan. Tetapi hendaklah jujur. Jangan pula pilih-pilih. Keadaan-keadaan tertentu boleh pula menjadi halal. Bagaimana pula apabila dikatakan bukankah Salafi ini mengharamkan muzik? Saya kata ya betul, kebanyakan Salafi berpandangan hukum muzik adalah haram. Sebagaimana pandangan yang pertama saya sampaikan pada mulanya tadi. Cuma saya sendiri apabila saya mengkaji subjek ini, saya tidak setuju dengan pandangan tersebut. Kerana macam saya kata, apabila kita mengkaji semua dalil-dalil secara adil, secara neutral, jangan ada satu jawapan yang sudah sedia tersemat dalam diri kita. Kemudian bila lihat berbagai dalil yang berbeza-beza dan kemudiannya apabila dikaji pula
pandangan di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam zaman salafus soleh, saya tidak setuju dengan pandangan yang berkata muzik ini haram secara total. Sebaliknya, seperti yang saya katakan tadi, muzik itu sendiri adalah harus bergantung kepada apakah tujuan ia digunakan. Apabila digunakan untuk sesuatu yang haram, haramlah ia. Jika digunakan untuk tujuan ibadat, bida'ahlah menjadinya. Dan jika ia digunakan untuk tujuan yang harus, maka ia kekal dalam status yang harus. Jadi ya, saya maklum, banyak sahabat-sahabat saya yang salafi yang berpandangan hukum muzik adalah haram. Bahkan di kalangan para penonton pun, mungkin ada juga yang berpegang bahawa berpegang pada pandangan hukum muzik adalah haram. Okey, tak apa. Perkara ini macam saya kata, ia adalah khilaf. Dalil-dalilnya pelbagai. Maka saya telah melakukan kajian dan saya berpegang pada pandangan yang keempat. Kesimpulannya tentang hukum muzik ini adalah khilaf yang muktabar. Pihak yang berkata ia adalah haram memiliki dalil-dalilnya. Pihak yang berkata ia adalah harus bergantung kepada tujuan ia digunakan ada dalil-dalilnya. Maka dipersilakan untuk memilih apa yang dicenderungi oleh masing-masing pihak dengan kita menghormati orang yang memilih pandangan yang berbeza. Macam saya kata, saya tahu di kalangan para penonton ada yang memilih pandangan yang haram dan tidak setuju dengan pandangan yang saya pilih. Okey, dipersilakan kalau nak letak link di ruangan komen tentang mana-mana rujukan yang anda berpendapat, yang anda menyebabkan anda berpendapat ia adalah haram, dipersilakan. Namun berlaku adil lah, dan letak juga link yang menerangkan bahawa hukumnya harus. Jangan letak yang haram saja, sebab anda perlu berlaku adil. Apabila anda berpegang pada pandangan yang berkata haram, kepada dalil-dalil yang berkata haram, di mana anda nak letak dalil-dalil yang menunjukkan muzik itu harus? Kan? Kita kena bersikap adil, sebab bila nak pegang yang haram, anda pegang dalil-dalil yang haram, dalil-dalil yang harus tu tolak tepi ke? Masuk dalam tasik ke? Kan? Jadi kita kena bersikap adil. Cuma apabila ibadah dijadikan dengan cara bermuzik, berirama, berhiburan, itu adalah bida'ah, ya. Maka demikian penjelasan ringkas saya tentang hukum muzik. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.